Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya Anda. Video pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk di sebelah. Jom, mari kita tonton bersama-sama dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sesi video PDPC tingkatan 5. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan tajuk 2.1 gizi seimbang dan juga nilai kalori. Okey, bagi anak-anak pelajar yang baru saja masuk ke channel cikgu, objektif dan juga soalan cikgu ada nyatakan di bahagian description. Jadi selepas ini boleh tengok di bahagian description. Okey, kita tengok bahagian yang pertama. Gizi seimbang dan juga nilai kalori bagi makanan. Apa dia gizi seimbang? Okey, gizi seimbang merujuk kepada makanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Ada 7 semua sekali kelas makanan yang perlu diketahui oleh anak pelajar dan kita telah belajar tajuk kelas makanan ni dalam tingkatan 2 dahulu. Jadi kelas makanan yang diambil mestilah dalam kuantiti yang betul. Tak boleh banyak, tak boleh berlebihan ataupun tak boleh sedikit sangat. Okey. Ini merupakan 7 kumpulan makanan dalam kelas makanan tertentu. Okey, yang pertama, kelas makanan yang pertama ialah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Ini merupakan kelas ataupun kumpulan kelas makanan utama, karbohidrat, protein dan juga lemak yang banyak mengandungi kalori ataupun tenaga. Okey, seterusnya ialah vitamin, garam mineral, pelawas dan juga air. Jadi ada 7 semua sekali kelas makanan. Makanan seimbang mesti mengandungi kesemua 7 kelas makanan ini dalam kuantiti yang betul. Kuantiti yang sepatutnya. Jadi tak boleh ambil lemak dengan banyak, tak boleh ambil karbohidrat dengan banyak, boleh menyebabkan masalah-masalah kesihatan yang lain. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keperluan kalori bagi seorang individu bergantung kepada umur, jantina, saiz badan, suhu persekitaran, aktiviti fizikal dan juga tahap kesihatan. Di semua ni kita juga dah belajar semasa tingkatan 2 dahulu. Jadi umur, kanak-kanak dan orang dewasa. Yang mana satu memerlukan kalori yang lebih banyak? Okey, kanak-kanak lebih aktif berbanding dengan orang dewasa, maka kanak-kanak memerlukan kalori yang lebih banyak berbanding dengan orang dewasa. Dari segi jantina, antara lelaki dan perempuan, lelaki memerlukan kalori yang lebih banyak berbanding dengan perempuan kerana kebiasaannya lelaki lebih aktif berbanding dengan perempuan. Okey, dari segi saiz badan yang besar memerlukan kalori lebih banyak berbanding dengan saiz badan yang kecil. Suhu, orang yang berada di kawasan sejuk memerlukan lebih banyak kalori makanan berbanding dengan orang yang berada di kawasan tropika. Sebab itulah kalau kita tengok pada musim tengkujuh, kita cepat rasa lapar. Sebab kita memerlukan lebih banyak kalori. Aktiviti fizikal. Orang yang bekerja berat. Orang yang melakukan kerja berat. Contohnya buruh. Lebih banyak memerlukan kalori. Lebih banyak tenaga diperlukan berbanding dengan orang yang melakukan kerja atau aktiviti fizikal yang ringan. Contohnya kerani yang duduk di depan komputer sahaja. Dan yang terakhir sekali adalah tahap kesihatan. Orang sakit memerlukan lebih banyak kalori atau tenaga untuk memulihkan tahap kesihatannya.
berbanding dengan orang yang sihat. Okey, kalori. Apa itu kalori? Kalori merujuk kepada kandungan tenaga ataupun jumlah tenaga yang ada dalam sesuatu makanan yang kita makan. Okey, kita tengok pada seterusnya. Jadi makanan yang kita makan ni mestilah seimbang. Mana yang kita dah maklumkan tadi, kita kena ambil makanan yang seimbang untuk mengelakkan penyakit-penyakit tertentu. Untuk mengelakkan masalah kesihatan. Jadi malnutrisi ni merujuk kepada kekurangan atau kelebihan mana-mana kelas makanan. Okay, contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Yang pertama ialah goiter, scurvy, marasmus, kwashiorkor dan juga ricket. Ini pelajar-pelajar kena tahu apakah penyebab kepada contoh-contoh masalah kesihatan yang cikgu nyatakan di sini. Okey, kita tengok satu persatu. Goiter ini disebabkan oleh kekurangan iodin. Iodin kita boleh perolehi dengan banyak dari makanan laut. Contohnya ikan bilis, rumpai laut. Jadi orang yang kena goiter, kebiasaannya lehernya akan jadi besar kerana kelenjar tiroidnya membesar. Okey, yang kedua ialah scurvy. Scurvy ni ialah keadaan di mana gusi berdarah akibat kekurangan vitamin C. Jadi kebiasaannya kalau gosok gigi pada waktu pagi, gusinya akan berdarah. Jadi ini merupakan tanda-tanda scurvy. Jadi untuk mengelakkan scurvy, kena ambil banyakkan vitamin C. Vitamin C terdapat dengan banyak dalam makanan-makanan, dalam buah-buahan, citrus. Buah-buahan citrus ni adalah buah-buahan yang masam. Contohnya oren, apple, buah lime dan lain-lain lagi lah. Okey, marasmus. Marasmus ialah keadaan di mana kekurangan karbohidrat, protein dan juga lemak. Biasanya dia dihadapi oleh kanak-kanak yang berada di negara-negara yang miskin. Contohnya Ethiopia, Afrika yang tak ada makanan. Yang kekurangan makanan. Jadi kurang karbohidrat, protein dan juga lemak. Tanda-tandanya tengok dia punya tulang. Tulang ni di kulit akan membaluti tulang sahaja. Patutnya ada isi ataupun ada otot-otot, tapi bagi keadaan marasmus ni dia mengalami kurus kering lah, kita panggil kurus kering sampai nampak tulang-tulang. Inilah. Okey, seterusnya kwashiorkor. Kwashiorkor ni ialah keadaan di mana kekurangan protein. Kanak-kanak yang mengalami masalah kekurangan protein. Perutnya, tanda-tandanya lah perutnya menjadi buncit. Perut buncit disebabkan oleh hatinya, kita panggil fatty liver, disebabkan oleh fatty liver. Hatinya disaluti oleh lemak. Okey, seterusnya. Perbandingan antara kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor berlaku pada kanak-kanak disebabkan oleh kekurangan protein, manakala marasmus disebabkan oleh kekurangan makanan. Terutamanya protein, karbohidrat dan juga lemak. Tak cukup makanlah. Marasmus ni tak cukup makan. Yang ini kurang protein. Berlaku pada kanak-kanak disebabkan oleh kekurangan pengambilan protein dalam makanan yang dimakan. Kita tengok yang bahagian perbezaan yang lain. Okey, dan yang terakhir sekali ialah ricket. Ricket ni disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan juga kalsium. Okey, kurang pengambilan vitamin D dan kalsium. Vitamin D dan kalsium ni banyak dalam susu. Jadi orang yang mengalami kekurangan vitamin D
tulangnya akan jadi bengkok. Tengok tulang kaki ni akan jadi bengkok. Okey, ini merupakan keadaan malnutrisi disebabkan oleh kekurangan kelas-kelas makanan tertentu dalam pengambilan nutrisi harian mereka. Jadi kita tengok pula seterusnya kepada konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, nak ingat konsep pinggan sihat Malaysia ni senang saja. Ingat saja suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu merujuk kepada suku yang pertama ialah protein, suku yang kedua ialah karbohidrat dan separuh merupakan campuran antara sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan ada air lah. Ada air kosong, air masak. Okey, ini contoh pinggan sihat Malaysia. Okey, nasi lemak, Nasi lemak ada nasi, suku, ada protein. Protein ni ada kacang, ada ikan bilis, ada telur. Kemudian separuh lagi ialah apa ni? Yang ni ialah timun batang, timun batang. Yang ini tak nampak sangat ni apa ni. Okey, kemudian kalau capati dan kuah dal, ada capati separuh, ada kuah dal. Yang sebelah lagi ni ialah buah oren dan juga sayur-sayuran. Okey, kalau roti dengan telur dan salad, ada roti, 2 keping, ada telur, kacang untuk protein dan ada salad. Salad ni ada sayur-sayuran lah. Okay, ini contoh pinggan sihat. Okay, contoh pinggan sihat bagi yang berkuah. Contohnya bihun sup, mi sup, laksa, mi kari dan nasi goreng. Jadi contoh pinggan sihat yang boleh kita amalkan ialah semasa penyediaannya. Jadi semasa penyediaannya kita bahagikan dulu kepada separuh karbohidrat, separuh protein dan separuh suku karbohidrat, suku protein dan separuh sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sama juga untuk ni apa ni? Mi sup, bawah ni ialah nasi goreng. Suku nasi, suku protein, daging ayam daging ataupun ayam dan separuh adalah sayuran. Ada buah dan juga ada air. Okey, aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan seharian. Kita untuk menjaga kesihatan kita hendaklah makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. 3 hidangan utama yang sihat ni merujuk kepada pinggan sihat Malaysia lah. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Kalau rasa lapar, boleh ambil 1 hingga 2 snack yang sihat. Snack yang sihat saya akan tunjuk pada slide seterusnya nanti. Lebihkan pemakanan makanan berbiji red. Kurangkan makanan bergoreng dan juga bersantan. Dikurangkan. Goreng mengandungi lemak yang bergoreng dan bersantan ni dia mengandungi lemak yang berlebihan. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Jadi kalau kita makan makanan yang dimasak contohnya di restoran segera ataupun di kedai-kedai makan, dia biasanya mengandungi lebih bahan-bahan kimia lah. Maksudnya ada monosodium glutamat, ada perisa dan lain-lain lagi lah. Okay, nanti boleh lihat link video yang cikgu berikan ni. Ini berkaitan dengan konsep suku-suku separuh. Ini merupakan snack tidak sihat dan juga snack yang sihat. Okay, snack tidak sihat, semua air berkarbonat, air jus buah dengan gula tambahan, ini merupakan snack tidak sihat. Makanan berproses seperti nugget, sausage, daging burger, bola ikan ataupun daging, roti putih, bijirin sarapan bersadu gula, potato chips, biskut manis, kuih muih manis bergoreng, kek, aiskrim coklat dan juga gula-gula. Manakala snack sihat ialah buah-buahan dan sayur-sayuran segar, jus buah tanpa gula. Produk tenusu seperti susu rendah lemak, susu skim, yogurt, keju rendah lemak, roti bijirin penuh dan produk bijirin.
Pertih jagung rendah lemak ke kacang panggang, yogurt beku rendah lemak, ais jus buah, biskut, oat, sayur-sayuran, kek lobak rendah, gula, popia basah dan lain-lain lagi lah. Ini merupakan perbandingan antara snack tidak sihat dan juga snack sihat. Okey, setakat itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung di bahagian kedua nanti.